mengkaji lukisan kanak-kanak yang memberitahu bahawa berdasarkan lukisan sangat banyak maklumat sebenarnya boleh kita perolehi daripada kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak lah. Okey, sorry ya, anak saya dia sentiasa ada. Okey. Tak apa. Biar je. Okey. So, daripada tak apa. Okey. So, ini apa yang diceritakan daripada satu lukisan. Baik, cikgu-cikgu sekalian. Kalau sekiranya hari ini ada seorang murid datang berjumpa dengan cikgu-cikgu sekalian dan ditunjukkan kepada cikgu-cikgu sekalian sebuah lukisan. Katakan dia kongsi dengan cikgu-cikgu sebuah lukisan, cikgu-cikgu boleh tengok slide dekat slide yang nombor 3. Okey, kalau dalam nota tu slide nombor 3, sebuah lukisan yang dikongsikan. Okey, apa yang cikgu-cikgu boleh dapat? Apa komen cikgu-cikgu apabila lukisan seperti ini misalnya ditunjukkan, dikongsikan oleh seorang anak murid cikgu-cikgu pada kita? Mungkin cikgu-cikgu boleh komen ataupun on microphone untuk kita interact. Dua hala pun tak ada masalah. Boleh chat dekat situ, ada ruangan chat, boleh chat dekat situ. So ini gambar lebah. Gambar lebah yang sedang terbang. Ada 2-3 ekor lebah, ada sarang lebah dia kat situ. Kemudian ada lebah yang membawa madu. Okay. So agak-agak cikgu lah. Kalau saya share maklumat sikit dekat sini, lukisan ini dilukis oleh seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun. Okay. So apa agaknya maklumat yang kita boleh dapat daripada gambar ataupun lukisan ini? Ada cikgu yang nak respon? Okey, dan begitu juga kalau saya kongsi sebuah lagi lukisan di sini, lukisan gambar rumah, kemudian rumah ni ada cerobong asap, ada seorang lelaki di bawah pokok yang gambar dia pegang bunga, ada gambar rumput, kemudian ada laluan menghala ke rumah. Okey, ini juga salah sebuah lukisan yang kita tengok biasa saja. Okey. Tetapi apa yang kita boleh dapat maklumat daripada lukisan ini? Okey. Okey, boleh download nota ya. Jangan risau, boleh download nota tu dan boleh tengok sama-sama. Okey. Ada Puan Hamidah kata ada orang minat ya. Ini lukisan yang mana satu ni Puan Hamidah ya? Orang lelaki, gambar orang lelaki pegang bunga ya. Okey, mungkin kita boleh kata ada orang minat ataupun tu lukisan pegang bunga. Okey, Puan Hamidah kata lukisan pegang bunga tu maksudnya ada orang minat ya. Macam mana dengan lukisan lebah tadi agaknya? Apa agaknya yang boleh kita teroka tentang lukisan lebah? Apa maksud yang ingin disampaikan dalam lukisan lebah tu? Okey. Baik, kalau kita tengok dalam kedua-dua lukisan ini sebenarnya ada banyak sangat tanda-tanda yang boleh digunakan ataupun simbol-simbol yang boleh digunakan untuk kita meneroka. Bahkan sebenarnya ada apa yang berlaku pada gambar lebah ni, saya kongsi sikit. Apa yang berlaku pada gambar lebah ini, perhatikan dia punya sengat lebah tu. Hidung lebah tu yang berbentuk tajam dan besar. Okey, depan. Tu mungkin budak ni dia tak tahu duduk tu. Tapi sengat lebah tu, kaunselor dia tanya pada budak ni, kenapa sengat lebah tu sangat? So jawapan budak ni ialah bila kena tu sakit. Bila budak tu cakap sakit, dia cakap sakit sambil dia pegang punggung dia. Okay, bila dia cakap sakit sambil dia pegang punggung dia.
So daripada situ penerokaan terus berlangsung, penerokaan terus berlaku, dan apa maklumat yang didapati daripada oleh kaunselor tersebut daripada lukisan ini ialah budak ini telah pun diliwat oleh ayah dia berdasarkan lukisan ini. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada lukisan ini. Okey. Gambar yang kedua ni juga ada maksud, ada simbol-simbol yang sangat unik yang digunakan oleh kaunselor ataupun ahli terapi untuk mendapatkan maklumat. Dan daripada gambar ini sebenarnya uh, pakar terapi tersebut mengetahui bahawa lelaki ini terlibat dalam kita panggil apa ya, hubungan seks yang songsang. Dia seorang gay, kita kata. Dia menghadapi masalah dalam hidup dia, hubungan dia dalam keluarga yang bermasalah, dan dia penuh dengan rasa bersalah sebab dia adalah seorang gay. Okay? So ini apa yang kita boleh dapat daripada lukisan lukisan orang lain. Tak kisahlah sebenarnya kanak-kanak ke, remaja ke, ataupun orang dewasa. Cuma ada beberapa beza, ada beberapa perbezaan antara, sedikitlah tak banyak, antara lukisan kanak-kanak dan lukisan orang dewasa. Sebab dia ada banyak fasa umur dalam hidup seorang manusia ni. Ada banyak fasa umur yang menceritakan tentang tentang lukisan yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, untuk kanak-kanak berusia 3 atau 4 tahun, orang yang dia lukis biasanya kita panggil sebagai tadpole person ataupun tadpole drawing, orang berudu. Dia tak ada badan, kepala terus sambung sampai kaki, lurus je kan. Okay? So ini adalah apa yang kita boleh simpulkan pada petang ini, bahawa sebenarnya aktiviti melukis dan mewarna merupakan tools yang sangat powerful untuk kita dapat maklumat daripada kanak-kanak. Dan ini bukan telahan ataupun sangkaan semata-mata, tetapi ia merupakan perkara yang telah dibuktikan secara saintifik oleh ahli-ahli psikologi. So dalam dunia psikologi sebenarnya ada banyak sangat kaedah-kaedah penerokaan yang menggunakan lukisan. Okay, untuk makluman cikgu-cikgu, sebenarnya lukisan ni dia ada 3 fungsi yang sekarang ini memang pertama sekali banyak kajian yang dibuat ke atasnya, dan yang kedua dari segi aplikasi dan penggunaan lukisan dan juga aktiviti mewarna. Yang pertama sekali, lukisan digunakan ataupun aktiviti mewarna, melukis digunakan sebagai satu kaedah penerokaan. So dalam kaedah penerokaan ni ada banyak teknik sebenarnya. Kalau kita lihat dekat slide yang saya kongsikan tu, ada satu teknik dipanggil draw a person. Teknik ni diasaskan oleh seorang ahli psikologi yang nama dia Good Enough. Nama dia tu Good Enough, bukan dia tu memang cukup bagus, tapi sebab nama dia tu memang tu. Kemudian kaedah house tree person, lukisan rumah, pokok dan orang. Yang ketiga, family kinetic drawing. Ini lukis gambar keluarga. Yang keempat, diagnostic drawing series. Yang kelima, draw a story test. Dan juga yang keenam, silver drawing test. Dan yang terbaru, sebenarnya yang terbaru sekarang ni yang memang sedang giat digunakan di luar negara oleh ahli-ahli psikologi, dan biasanya sekarang ni digunakan untuk diagnose. Bukan sekadar untuk penerokaan, tetapi dia digunakan untuk diagnose. Iaitu satu kaedah penerokaan dipanggil person picking an apple from a tree. Gambar dia minta orang klien dia lukis gambar orang petik buah apple daripada pokok apple. Dan daripada lukisan tersebut, selepas siap melukis, klien diberi 12 warna dan sehelai kertas lukisan, dan diberi masa dalam 10 ke 15 minit. Kemudian diberi masa untuk melukis. Bila dia melukis tu, terapis ataupun kaunselor dia tengoklah dia punya arts behavior, tingkah laku dia sewaktu melukis. Sebab arts behavior ni sangat-sangat penting. Nak menguasai kemahiran untuk interpretasi lukisan ataupun penerokaan melalui kaedah lukisan ni, arts behavior tu adalah benda ataupun perkara yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Sepanjang saya praktis menggunakan kaedah lukisan ini, memang ada banyak klien yang saya jumpa dari segi arts behavior dia sudah menunjukkan ada sesuatu yang tak kena. Contohnya bila dia lukis orang tu,
Dia asyik padam. Lepas tu dia padam, dia lukis balik. Dan dia padam balik. Dia lukis balik, dia padam berkali-kali sampai kan pemadam tu tinggal separuh. Dan habuk pemadam tu penuh kat tepi. So itu ada perkara yang kita kena teroka. Siapa yang dilukis, kenapa dia berkelakuan sebegitu. Okey, ada yang waktu melukis tu pun dia dah macam nak muntah-muntah kan. Bila dia lukis orang tu dia dah macam nak muntah-muntah dan sebagainya. So itu adalah somatic expression yang kita kena tanya lagi kan. Kita kena tanya apa yang berlaku sebenarnya. Okey. Dan lukisan juga, kaedah lukisan juga kalau di luar negara dia juga digunakan sebagai satu terapi. Terapi untuk memberi kepada klien untuk merawat masalah-masalah kesihatan mental seperti anxiety ataupun depression dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga ada satu lagi kegunaan lukisan ataupun mewarna, aktiviti mewarna dan melukis, iaitu dia sebagai tools untuk membantu mengubah tingkah laku, terutama sekali tingkah laku yang kita panggil sebagai disruptive behavior, ataupun klien-klien ataupun remaja atau anak-anak murid kita yang ada destructive behavior punya problem. Okay? So bagaimana aktiviti melukis dan mewarna yang dibuat secara bersiri boleh memberikan celik akal kepada klien ataupun murid-murid ini, sekaligus membantu dia untuk menggantikan tingkah laku destruktif dia itu dengan satu tingkah laku yang positif. Okay, so cuma untuk hari ini, perkongsian saya pada hari ini kita akan pergi kepada bagaimana lukisan ataupun aktiviti mewarna dan melukis ini digunakan sebagai satu kaedah penerokaan. Alright, so setakat ini ada sebarang soalan ke cikgu? Okey. Kerjasama sang lebah. Okey. Segak dah mata Puan Siti Zubaidah. Okey, alhamdulillah. Okey. Alright. Petang ni kita nak buat kaedah penerokaan yang mana ya cikgu? Okey, petang ni saya akan kongsikan serba sedikit berkenaan dengan kaedah house 3%. Okey, ya, house 3% bermaksud lukisan pemandangan gambar rumah, pokok dan orang. Right. Ada tak cikgu-cikgu yang dah pernah pergi kursus house 3% ini ataupun memang dah ada pun persijilan ataupun memang dia practice house 3%? Kalau ada boleh kongsi kat sini. Ada buat. Alhamdulillah, menarik. Okey, kalau dah ada buat, yang dah guna warna ke belum? Belum. Okey, kalau belum saya boleh kongsikan ni macam mana kalau yang guna warna lah ya. Sebab untuk house 3% untuk yang master level punya certified, dia dah gabung dengan bagaimana kita melihat penggunaan warna sekali. Okay, alright. So untuk seterusnya kalau kita perhatikan mungkin serba sedikit tentang teknik house 3% yang akan saya kongsikan pada petang ini. Kalau sebenarnya teknik ini dibawa masuk oleh ke Malaysia oleh Prof. Dr. Muhammad Aziz Shah dan juga Encik Muhammad Radhi daripada UMT. So untuk makluman cikgu-cikgu, sebenarnya house 3% ni dekat luar negara dia dah tak lagi digunakan sebagai kaedah untuk diagnose, okay? Sebab dia ada banyak isu terutama dari segi keabsahan skor kuantitatif dia lah. Okay, sebab dia ada banyak, sebagai contoh kalau ada 2 orang yang diagnose seorang budak dengan menggunakan skor house 3% tu, skor dia akan berbeza dan ada ralat. Sebab itu dia tidak lagi digunakan sebagai kaedah untuk diagnose. Tetapi masih lagi sehingga ke hari ini kaedah house 3% ini masih lagi digunakan sebagai kaedah untuk screening. Dia bukan diagnose tapi dia guna untuk buat screening dan juga untuk kaedah penerokaan. Okey. Sebab isu-isu keabsahan ataupun dari segi validity score tadilah. Dan kebanyakan teknik-teknik ataupun kaedah-kaedah penerokaan hari ini yang menggunakan kaedah projektif macam house 3%, picking an apple atau kita sebut PPAT, draw a person, apa semua ni,
sekarang ini menggunakan skor dia panggil sebagai formal formal event of art therapy score. Okay, dia gunakan skor yang itu sekarang ni. Sebabnya setakat ini itu sahaja skor yang valid buat setakat inilah. Okay, kajian yang terbaru tahun 2020 ni lah menceritakan tentang bagaimana skor tu digunakan bersama dengan kaedah-kaedah projektif. Tapi hari ni kita tak bincang pasal skor tu lah, kita go through sebagai kaedah penerokaan. Bila kita menggunakannya sebagai satu kaedah penerokaan, kita dia tidak ada isu skor lagi kat situ. Sebab semua validity ataupun pengesahan semuanya datang daripada klien kita. So kita tidak memaksa nilai. Contoh bila kita tengok lukisan anak murid kita tu, kita tak kata dekat dia, oh, okey, awak ada masalah putus cinta ya. Bila klien tu nafi kata, tak adalah cikgu. Ni saya tengok lukisan awak ni ada gambar macam ni, ada gambar berpasang-pasangan ni semua ni, putus cinta lah ni. Jadi kita tak paksa macam tu. Semua pengesahan semua datang daripada klien ya. Okey. Kemudian kalau ni just gambar-gambar program art terapi saya, dan untuk House Reperson, kita gunakan dia sebagai satu kaedah penerokaan bersama dengan anak-anak murid ataupun klien kita. Dia bukan satu penilaian. Okay? Sebab bila kita sebut penilaian ataupun kita guna perkataan ujian, apa semua tu dia jadi ada satu stigma ataupun persepsi yang berbeza di kalangan klien. Sebab itu kalau hari ini pun ada perselisihan pendapat kan di kalangan ahli-ahli psikologi personality bila kita menggunakan istilah ujian personality kan. Sebab bila sebut guna nama ujian tu, semua orang akan ingat dia formal, ketat, ada undang-undang dan sebagainya. So istilah yang digunakan banyak disarankan menggunakan istilah instrument personality sebagainya. Okay? So sama juga dengan kaedah ini, kita tak panggil dia sebagai satu kaedah, kita bukan sebut dia sebagai satu penilaian ataupun diagnosis, tapi ia adalah satu kaedah penerokaan. Yang mana kita apply dia adalah untuk kita membantu klien kita, bukan untuk kita menghukum ataupun kita set dalam minda kita dia ni apa dan apa dengan label-label tertentu lah. Right? So kenapa lukisan ya? Kenapa lukisan? Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ada banyak artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal dalam psikologi yang menceritakan tentang keperluan ataupun manfaat-manfaat yang diperolehi melalui aktiviti melukis dan mewarna. Contoh antaranya adalah bagaimana aktiviti melukis, aktiviti mewarna ini mampu memberi nilai tambah kepada pembentukan IQ, EQ dan juga SQ. Ini scientifically proven bahawa kesemua aktiviti ini membantu untuk meningkatkan perkembangan ataupun pertumbuhan IQ, EQ dan juga SQ. Paling power kalau kita tengok beberapa kajian yang menunjukkan tentang bagaimana aktiviti melukis dan mewarna ini membantu meningkatkan pembinaan EQ ataupun emotional conscious ataupun kepintaran emosi kanak-kanak. Hanya dengan dia menceritakan balik apa yang dia lukis, itu saja sudah dikatakan powerful kerana ia sangat-sangat membantu anak-anak murid terutama di sekolah rendah untuk buat refleksi. Sebab refleksi ni kalau ikut teori psikologi ataupun teori yang dikemukakan oleh Bandura kan, kita biasa dengar nama Bandura, refleksi ni adalah antara bentuk dia punya regulasi diri dia. Regulasi diri. Dekat luar negara kalau kita perhatikan contoh dekat Australia, misalnya sebelum sesi persekolahan berakhir, 10 minit sebelum sesi persekolahan berakhir, budak-budak akan automatik akan buka dia orang punya journal dan tulis refleksi untuk hari tersebut. Apa perasaan dia apa semua. Kalau tak boleh tulis pun, dia lukis. Menarik sebab memang waktu diperuntukkan untuk mereka melukis ataupun menulis refleksi untuk hari tersebut. Sebab hanya dengan membuat refleksi, ianya dapat membentuk regulasi diri murid-murid ataupun pelajar-pelajar di sekolah. Regulasi diri ni bermaksud kebolehan murid-murid kita ni untuk menentukan, memilih dan merancang tingkah laku yang sesuai untuk dia capai objektif yang dia mahu.
Okay. So itu yang berlaku dekat luar negara. So dengan melukis, bila kita minta dia cerita balik apa yang dia lukis, bagaimana dia lukis orang, itu saja pun sudah cukup untuk membantu dia meningkatkan dia punya EQ. Okay. Dan melukis juga menjadi satu tools ataupun platform yang memang sepakat diterima pakai oleh ahli-ahli psikologi bahawa dia merupakan tools untuk meluahkan emosi dan juga perasaan. Okay? Dan dalam masa yang sama, kaedah-kaedah projektif psikologi ini dibina kerana dia mampu projekkan apa-apa sahaja kepercayaan ataupun dia punya perasaan yang terpendam di bawah minda, bawah sedar dia. Macam kita melukis kan, bila kita melukis, kita tak fikir pun sebenarnya apa benda, peristiwa yang berlaku, yang tersimpan dan sebagainya. Tapi kita lukis ya. Kalau tipikal lukisan kita, kalau contoh hari ni kita sempat kita buat lukisan kan, pemandangan gambar rumah, pokok dan orang, saya pasti ramai yang akan lukis gambar pokok, ada yang sawah padi, gunung, matahari, tersepit celah bukit ke, terbit penuh ke apa semua. Sama je kan lukisan kita. Tetapi ada simbol-simbol dan petunjuk-petunjuk yang tertentu yang ada dalam lukisan tersebut yang menjadi simbol kepada kaunselor ataupun ahli terapi yang mahir dengan kaedah-kaedah lukisan ini ya. Okey, dan kita bukan nak tengok cantik atau tidak lukisan klien, tetapi apa yang kita nak teroka adalah simbol di belakang ataupun di sebalik lukisan tersebut. Okey. Dan tidak dapat dinafikan betapa sebenarnya kemahiran penting yang besar yang ataupun kemahiran asas juga yang menjadi satu keperluan untuk penerokaan lukisan ini adalah kemahiran mendengar. Ini saya rasa kaunselor-kaunselor semua dah pakar dah dengan kemahiran mendengar ni, bagaimana mendengar perbualan lisan, bagaimana mendengar bukan lisan ataupun mendengar bahasa badan dan juga dengan kaedah-kaedah dorongan minima. Dan sekarang ni ada pula satu aliran baru dalam psikologi disebut sebagai motivational language. Bagaimana cara kita bercakap yang membuatkan klien akan bercakap lagi ataupun menyebabkan klien akan terdorong tingkah laku positif dia bila kita bercakap ataupun kita bersembang dengan menggunakan motivational language tersebut kan. Okay. So ini saya kongsi, adakah saya terlalu laju ataupun cikgu-cikgu rasa okey ataupun terlalu perlahan ke macam mana? Boleh faham ya? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Saya kongsikan lagi lukisan dan selepas ni kita akan tengok lagi tanda-tanda dalam lukisan-lukisan tertentu. Dan saya bukan ambil 100% daripada House Person. Ada juga yang saya campur-campur dengan teknik draw a person yang tambah daripada Katie Malchiodi punya penerangan ataupun kajian-kajian yang dia buat berdasarkan kepada lukisan draw a person punya kaedah. Okey, saya kongsikan satu lukisan dengan cikgu-cikgu. Yang ini kebetulan pula kita buat dengan guru-guru daerah Kelang. Memang lukisannya pun sebenarnya daripada seorang murid daripada Kelang. Okey, ini bertahun dah saya buat, tapi saya masih simpan lukisan ni sebab dia jadi satu contoh lah sebenarnya untuk saya cerita pada orang-orang di luar sana tentang manfaat lukisan pada kanak-kanak. Sebab hari ni memang orang pandang lukisan ni kadang-kadang macam alah benda-benda untuk isi masa lapang sahaja. Ataupun bila kalau dengan budak tahap 1 kadang-kadang dengan darjah 1 kena relief, bagi kita lukisan biar je dilukiskan. Tapi sebenarnya melalui lukisan tu kita boleh teroka banyak benda kan. Saya bila relief darjah 1 bagi lukisan, kadang-kadang saja je kita teroka kat situ, dapatlah 3-4 orang yang masih lagi hisap botol susu dekat rumah kan, walaupun dah darjah 1. Okay, jadi kita teroka benda-benda macam tu. Dan penerokaan itu jadi satu tanggungjawab sebenarnya pada cikgu untuk settlekan pula kan. Budak hisap botol susu lagi, ada yang bawa botol susu pergi sekolah. Macam mana kita nak selesaikan benda tu pula. Okay. Alright, so ini lukisan yang saya perolehi. Kalau kita tengok ini memang satu bentuk lukisan yang betul-betul direktif lah. Dia tengok dekat, kalau kita tengok pada lukisan tersebut, memang dia lukis gambar orang lidi dekat tengah-tengah tu ada taring, lepas tu dia tulis setan dan dia tulis nama Abu Bakar kat situ. Okay, so bila kita teroka sebenarnya yang dia lukis ni adalah bapa dia, dan dia ada satu
kemarahan yang sangat-sangat terpendam kepada bapa dia lah. Yang ini yang kita bantu. Okay, ini dekat kanak-kanak PPRT lah. Okay. So apa yang perlu kita perhatikan dalam lukisan? Okay, ini berdasarkan kepada kaedah-kaedah lukisan yang banyak-banyak tadi tu. Okay, saya rumuskan dekat sini. Boleh kata semua kaedah penerokaan dia akan tengok benda ni. Dia akan tengok 8 perkara ni. Bukan house 3% sahaja. Walaupun kita suruh kita bagi pada kertas, saiz kertas A4. Untuk kaedah penerokaan lukisan untuk kanak-kanak kita tak boleh bagi kertas lukisan yang besar tu. Sebab kita hanya boleh bagi kertas lukisan bersaiz A4 sahaja. Sebab kalau ikut kajian, kertas lukisan besar tu yang biasa budak-budak guna tu dia tidak efisien untuk kanak-kanak sebab keluasan dia tu beri peluang kepada kanak-kanak untuk jadi, dia panggil ada karakter bermain lah, dia dah tak fokus. Sebab fokus kanak-kanak ni sekejap, jadi untuk memenuhkan ruang lukisan yang besar tu dia kena ambil masa yang lama. Jadi dia punya tumpuan tu akan merosot. Sebab itu untuk kanak-kanak hanya kertas A4 yang disarankan. Okay? Tapi kalau untuk orang dewasa, boleh kita bagi kertas lukisan yang besar tu. Dan untuk kaedah-kaedah lukisan yang lain, contohnya macam picking an apple from apple tree, memang dia gunakan kertas lukisan tetapi dengan menggunakan warna crayon. Kalau kita bagi kertas A4, kita bagi warna pensel. Jangan bagi warna crayon sebab crayon akan menghilangkan detail. Detail macam garisan, tekanan apa semua akan hilang sebab crayon. Tapi kalau kita bagi kertas lukisan, kita boleh guna crayon. Okey, kalau bagi kertas lukisan untuk kanak-kanak, jangan bagi kertas pensel warna. Kena bagi crayon. Okey. Tapi kalau orang dewasa dia boleh pilih lah sama ada nak crayon ataupun pensel warna. Okay. So 8 perkara ni akan diperhatikan. Yang pertama adalah bentuk yang luar biasa. Misalnya contoh lukis gambar orang tetapi orangnya Herod Petot. Herod Petot ni ada contoh yang saya tunjukkan dekat sini awal-awal tadi, sorry. Pada slide awal-awal tadi ini contoh orang Herod Petot, tangan besar sebelah kan, badan 4 segi, leher panjang macam tu. Itu kita panggil Herod Petot. Ataupun bahagian badan sebelah dia pun hilang. Itu pun kita panggil Herod Petot lah. Okay. Kemudian elemen yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah jarak. Jarak. Okay. Dalam family kinetic drawing contohnya, arahan kita beri arahan pada budak-budak ataupun klien. Kita kata okey, atas kertas A4 lukiskan gambar ahli keluarga kamu termasuk diri kamu sedang melakukan aktiviti yang mereka suka. Jangan lukis suara lidi dan jangan lukis watak komik. Okey. So bila kita bagi arahan tu dia lukis. So jarak orang yang dilukis tu juga akan menjadi perkara yang perlu kita perhatikan. Okay, kadang-kadang dia susun bentuk, dia susun ahli keluarga dia, yang mana jarak dekat dengan dia menunjukkan hubungan dia dengan orang tu sangat signifikan ataupun hubungan yang rapat. Okay, yang mana contoh dia lukis gambar dia, mak ayah dia jauh daripada dia. So dekat sini tengok ada isu dari segi jarak hubungan dan kita boleh teroka lagi dekat situ. Okay, kemudian yang ketiga saiz. Baca lebah tadi, saiz apa, dia punya saiz sengat itu luar biasa besar dia kan. Okey, seterusnya yang keempat, tekanan garisan. Sama ada garisan tu dibuat ditekan dengan kuat ataupun nipis je, dia guna halus-halus saja kan. Yang kelima, bentuk berulang. Bentuk berulang ni contoh dia lukis benda tu banyak sangat. Bola misalnya kata, bola tu ada tanda pangkah ataupun orang tanda pangkah, tanda pangkah, tanda pangkah, tanda pangkah. Jadi kita kena teroka benda tu. Ada maksud dia kalau benda tu ditanda pangkah kan. Okey, kemudian objek yang tidak wajar. Okey, objek yang tidak wajar ni contohnya macam kadang-kadang kanak-kanak dia lukis gambar kemaluan lelaki ataupun perempuan gambar tak pakai baju misalnya. Okey, itu semua kita kena teroka lah. So biasanya kalau sekolah rendah ni
first dia datang melukis dengan kita, dia tak keluar benda-benda macam tu. Tapi bila dah 2-3 sesi, 2-3 kali kita minta dia lukis depan kita, kita akan nampak secara distraction ni maksudnya tema-tema yang negatif. Orang mati, kereta accident, gambar orang berperang, apa semua kan. Kita akan mula nampak lah tu tema. Dan yang ke-8, dia punya arts behavior ataupun tingkah laku dia sewaktu melukis. Okay? Sebagai contoh, ada tingkah laku yang simple je. Contohnya misal kata dia nak ambil, dia tengok warna tu dah tumpul, dia tak ambil. Ada budak ni dia mewarna, lepas tu bila dia dah warna tu tumpul, dia letak balik dan dia tak ambil dah warna tu. Setengah budak dia akan ambil ada inisiatif, ambil asah apa semua. Tapi dia dah tak ambil warna tu. So tu ada perkara yang kita kena teroka juga sama-sama. Okay? Alright, jelas Okay. Ini beberapa contoh lukisan. Ini lukisan kanak-kanak berumur 4 tahun. Ini sebenarnya kalau kita sekali tengok macam ni, macam-macam mungkin kita ni kan. Tapi ini pun boleh kita teroka. Sebenarnya scribble, bentuk yang berulang apa semua ni adalah perkara-perkara yang kita boleh teroka. Ini sebenarnya kanak-kanak berusia 4 tahun yang lukis gambar sekolah dia. Okay, gambar sekolah dia. Yang hitam ni pintu pagar utama sekolah dia, yang ini jalur-jalur ni adalah garisan padang depan sekolah dia, garisan lari 100 meter tu. Ni track. Okay. Alright. Okay. So ini adalah antara contoh tadilah orang dengan keadaan yang pelik kan, luar biasa. So ini benda yang kita boleh teroka lah. Leher panjang, muka tak ada, jari tak ada kan, badan macam kura-kura. Okay. So, bila lukisan ini dilukis oleh kanak-kanak yang berusia 10 tahun misalnya, so kita dah boleh tahu dia ada masalah perkembangan. Sebab kanak-kanak yang berusia 10 tahun bukan begini level lukisan orang dia. Okay, jadi dekat situ pun kita dah boleh tahu apa dia punya isu dan boleh kita teroka lebih lagi lah. Alright, so ini adalah lukisan. Sorry saya terpaksa share sebab ini memang real case. Okay. Memang ini dilukis oleh seorang kanak-kanak lelaki. So daripada lukisan ini, bila dia lukis tu kita terkejut, kita tahu. Maksudnya dia dah nampak sesuatu yang tak sepatutnya dia tengok. Daripada situ kita boleh teroka lebih lagi lah. Okay, ini tengok saiz orang yang dilukis sangat luar biasa. Besar dia, okay, dan siapa dia ni. Ini ketakutan kepada seorang kanak-kanak untuk pergi sekolah. Ini jaga sekolah tu, jaga yang membuatkan dia berminggu-minggu tak datang ke sekolah. So okay, ini antara perkara-perkara yang bila kita tengok dalam lukisan kita perlu teroka. Okay. Ini contoh tema destruktif ataupun distraction punya tema yang kita boleh tengok lah kan. Gambar, dia lukis gambar diri dia, pisau, kemudian ada banyak darah dekat bawah. Ini contoh tema-tema distraction. Dan bila dia lukis, dia lorek-lorek badan dia dengan warna hitam ni saja pun sudah cukup. Sebab warna lorekan macam ni adalah simbol kepada rasa bersalah yang sangat besar dalam diri. Okay, makin pekat hitam dia ni, makin pekat lorek dia tu, makin pekat, makin tinggi rasa bersalah dia. So kita kena tanyalah betul ke tidak kan. Kita kena tanya dia, awak ada rasa bersalah ataupun kita tanya apa benda yang awak buat yang awak tak bagi tahu orang lain yang menyebabkan awak rasa bersalah sangat pada diri awak. So dia akan start ceritalah biasanya. Okay. Ini contoh-contoh tema self-destruction, kemarahan, tema benci diri sendiri, penderitaan, pengasingan, tebusan, kecewa. Ini adalah tema-tema yang berdasarkan kajian yang budak-budak selalu lukis. Kalau budak tu ada simptom, kalau budak tu ada masalah stres atau kita sebut sebagai distress, ini tema-tema yang selalunya dilukis oleh kanak-kanak yang ada stres. Bila saya cakap kanak-kanak ni maksudnya sekolah rendah maksudnya kanak-kanak sekolah rendah.
Bukan kanak-kanak bawah akta kanak-kanak kan. Akta kanak-kanak dia 18 tahun kan. Tapi saya bercakap tentang kanak-kanak sekolah rendah. Okey, kalau remaja sekolah menengah macam mana? Lagi senang. Untuk yang dah ambil persijilan House Person, saya rasa memang bila dia hantar lukisan tu memang orang kata petik jari je lah untuk bina bonding, bina repo dengan dia, sekaligus untuk tahu apa dia punya masalah kan. Itu untuk, saya percaya cikgu-cikgu semua dah masak dah dengan perangai. Kalau sekolah-sekolah menengah ni dah tahu dah dia punya ni macam mana kan. Okay, saya dengan sekolah menengah ni tak berapa tu sangat. Saya biasa dengan sekolah rendah. Tetapi bila program dengan program-program bawah NGO semua dengan sekolah-sekolah menengah ni adalah banyak jugalah kita jumpa kan. Kes-kes yang biasanya tak diteroka pun sebelum tu. Dan diorang ni bila dah jumpa orang yang diorang boleh bercerita, boleh kongsi, larat dengan tak larat je lah kita nak layan dia punya sharing tu kan. Okay. Alright, ini antara soalan-soalan penerokaan yang biasa kita boleh buat dengan kanak-kanak sekolah rendah terutamanya lah. Okay, ini adalah antara simbol-simbol yang saya kongsi sikit dengan cikgu-cikgu hari ini. Macam mana kita tengok lukisan dan apa simbol-simbol yang biasanya memberikan petunjuk kepada kita. Okay. Yang pertama adalah kawasan yang digelapkan. Okay. Contoh dia lukis, ini biasa contohnya kadang-kadang remaja saya selalu jumpa mata yang digelapkan, tangan yang digelapkan, bahagian pinggang ke bawah yang digelapkan. Kadang-kadang kita dah boleh tengok pattern. Kalau lukisan dia tu mata, tangan, pinggang ke bawah digelapkan. Lepas tu bumbung rumah yang ada X syndrome, tanda-tanda pangkah. Kemudian jeriji tingkap yang bersilang, pintu yang tombol pintu yang tidak bertombol, sebagainya, rumah tinggi atas pokok, kita dah boleh agak dia memang ada isu pornografi. Kemudian bila dah banyak tengok porno, dia onani kan. Itu biasanya yang kita dah boleh tengok kalau lukisan tu macam tu, dah boleh tanya, biasanya memang dia mengakulah. Okay. Kemudian bayang-bayang. Okay, lukisan yang ada bayang-bayang. Okay, lukisan yang ada bayang-bayang juga adalah satu simptom tekanan ataupun tanda-tanda yang kita boleh katakan dia berada dalam keadaan tertekan. So kita just tanyalah dia. Jangan tanya awak tertekan ke? Biasanya kita tak tanya soalan-soalan yang close-ended macam tu kan. Kita tanya soalan-soalan yang open-ended. Kita tanya apa perkara yang buatkan awak rasa tertekan kebelakangan ini kan. So bila dia tak akan jawab ya atau tidak, dia akan cerita perkara tu apa. So maksudnya kat situ kita tahulah dia memang rasa tertekan, dan directly terus kita tahu apa yang dia menyebabkan dia rasa tertekan. Okey, kemudian cerobong asap. Okey, cerobong asap ni ada banyak mazhab sebenarnya. Tetapi sebab dekat Malaysia kita tak ada cerobong asap. Okey, tetapi base pada kajian yang dibuat, 80% kanak-kanak yang melukis gambar cerobong asap dengan asap yang dihitamkan, pekat asapnya tu, asap yang dihitamkan, menunjukkan ada kemarahan yang berlaku dalam rumah tersebut. Dia level asap tu, level hitam asap tu yang menentukan apa yang berlaku. Maksudnya kalau hitam pekat asap tu, maksud dekat dalam rumah tu ada orang panas baran dalam rumah. Kalau kita tanya ni rumah siapa yang awak lukis, kalau dia kata ni rumah saya, bermaksud ada ahli keluarga dia yang panas baran dalam rumah dia. Okay. Dan satu lagi pattern kanak-kanak sebenarnya, kalau di luar negara, kalau kita baca research ataupun kajian yang dibuat oleh orang-orang putih lah biasanya, rumah yang dilukis dengan menggunakan pembaris, dia jadi satu simbol tentang betapa strict dan tegasnya undang-undang dekat dalam rumah tu, yang menyebabkan budak tu rasa tertekan. Tapi dekat Malaysia, kadang-kadang bila kita buat dekat budak sekolah rendah, semua akan lukis rumah guna pembaris. Okay? Jadi maksudnya tak semestinya, kalau dekat Malaysia dah tak semestinya rumah yang dilukis dengan pembaris itu ada maksudnya dia ada undang-undang yang ketat sebagainya. Kita kena tak boleh nak guna dah. Okay?
Tetapi kebiasaannya kalau rumah tu dikelilingi, dinding rumah tersebut digelapkan ataupun dilorek dan dihitamkan, memang confirm, maksudnya dalam keluarga tu ada satu ada benda yang menyebabkan dia rasa tertekan dalam keluarga tu sendiri. Okay? So kita tengok lagi beberapa simbol yang biasa dilukis oleh kanak-kanak terutamanya. Remaja pun selalu simbol tajam-tajam ni, bentuk tajam-tajam. Kalau kita tengok ni, rambut tajam-tajam, kadang-kadang jari tajam-tajam. Tajam-tajam ni menunjukkan agresif. Biasanya kalau jari tajam-tajam tu menunjukkan orang tu selalu cubit dia, orang yang dilukis tu selalu pukul dia ataupun selalu buat dia sakit. Okay? Dan hujan juga diberikan sebagai tema sedih. Sepakat, ini jumhur sepakat kata budak-budak lukis hujan ni tema sedih. Maksudnya ada benda sedih yang menghantui, yang mengganggu dia lah. Ada perkara yang menyebabkan dia rasa sedih. Okey, begitu juga dengan air mata lah. Kalau budak-budak dilukis watak muka dengan air mata semua tu, maksudnya dia tengah sedih. Okey. Alright, seterusnya pelangi warna hitam. Ini bila kita menggunakan warna. Okey. Dalam House Person, warna melambangkan juga menunjukkan maksud-maksud yang tertentu. Sebagai contoh, kalau pelangi dilukis dengan warna hitam, menunjukkan distress ataupun adanya stres dalam diri dia. Ataupun warna biru, sebagai contoh, warna biru menunjukkan keinginan untuk berkomunikasi. Warna komunikasi. Semakin pekat warna biru tu, semakin pekat keinginan dia untuk berkomunikasi. Misalnya, kalau orang diwarnakan dengan baju berwarna biru ataupun pakaian berwarna biru, dan bila kita tanya orang ni siapa, dia kata ayah dia. Bermaksud dia ada sesuatu perkara yang ingin dia cakap pada ayah dia ataupun keinginan dia untuk berkomunikasi dengan ayah dia. Makin pekat warna biru tu, makin pekatlah keinginan dia untuk berkomunikasi. Okey. Warna oranye, warna energi ataupun lasak tenaga. Okay? Dan kalau warna coklat bermaksud warna-warna yang inginkan kestabilan. Okay? Jadi kalau rumah tu diwarnakan dengan warna coklat, maksudnya dia inginkan lebih kestabilan dalam keluarga dia. Kalau bumbung rumah tu diwarnakan dengan warna oranye misalnya, so kita boleh tahu, kita boleh memang sentiasa ada perkara-perkara yang melibatkan energi. Ada marah ke, ataupun family yang jenis tak boleh duduk diam ke, semua. Gambar terkurung dalam rumah. Contoh gambar yang terkurung dalam rumah juga adalah simbol-simbol distress. Tetapi bukan gambar orang dalam rumah, gambar terkurung. Beza kalau dia lukis gambar orang dekat tingkap tapi tak terkurung, maksudnya itu bukan simbol untuk distress lah. Okey. Simbol untuk stres, sorry maksudnya. Okay. Alright. So kita dah tengok banyak simbol tadi. Mungkin cikgu-cikgu boleh tengok dalam slide yang saya kongsikan seterusnya. Kalau cikgu-cikgu tengok gambar ni, gambar apa cikgu yang cikgu nampak sekarang ni? Mungkin boleh teka apa yang berlaku kot. Snorkeling. Snorkeling ya. Okey. Ada yang kata nak bunuh diri ya. Sebenarnya ni saya ambil daripada Facebook kawan saya gambar ni. Gambar tu dia memang mula-mula anak murid dia lukis, dia pun terkejut, dia kata ya Allah, kenapalah satu family nak gantung diri. Kan? Tapi bila dia tanya, rupa-rupanya anak murid dia tu lukis seronoknya dia waktu cuti sekolah pergi snorkeling. Okay, so kena ingat prinsip yang paling penting sekali ialah kita kena tanya dan pengesahan tu datang daripada klien. Bukan kita yang memaksakan benda tu lah. Okay. So saya baca soalan daripada Ansira, seorang guru PSV, minta murid tahun 5 buat lukisan poster tentang COVID. Tajuk stay at home, stay safe. Seorang murid lukis beberapa orang lidi dalam poster tersebut. Tapi perkataan stay at home, stay safe dilukis dan diwarna dengan baik. Okey, agak-agaknya apa tafsirannya tu ya? Okey. Sepakat sebenarnya kita tak boleh nak nafi ya. Memang bila kita nak buat kaedah penerokaan melalui lukisan, arahan pentadbiran dia tu mesti kena jelas.
kita tak boleh bagi lukisan dan umum saja kanak-kanak nak lukis apa pun ikut suka hati dia nak lukis, kemudian kita interpret. Tak boleh. Sebab dia melanggar dia punya protokol ataupun dia punya pentadbiran dia tu. So kita kena bagi arahan pentadbiran yang jelas. So sebab itu saja arahan pentadbiran yang diterima untuk kita buat penerokaan lukisan. Sebagai contoh, kalau house represent tadi, arahan pentadbiran dia macam mana? Atas kertas A4, lukis gambar pemandangan yang ada gambar rumah, orang dan pokok. Boleh lukis apa sahaja gambar lain untuk tambahan. Jangan lukis orang lidi ataupun watak komik. Itu contoh arahan pentadbiran dia. Untuk draw a person, ada arahan pentadbiran dia. Untuk family kinetic drawing, ada arahan pentadbiran dia. Okay, so semua arahan pentadbiran ini dia ikut kaedah penerokaan apa yang kita nak pakai. Kita tak boleh lamsam je bagi apa semua bebas lukis dan kita nak interpret. Malangnya dia tak berfungsi sedemikian lah. Arahan-arahan pentadbiran ni sebenarnya ada saya letakkan dalam saya punya e-book rahsia lukisan lah untuk yang follow saya punya Facebook, yang ikut saya punya Facebook. Maklum saya memang ada buat e-book rahsia lukisan. Dalamnya tu ada arahan-arahan pentadbiran, alatan-alatan yang disyorkan dan berserta dekat dalam tu sedikit panduan dan juga 30 lukisan yang telah saya labelkan petanda ataupun petunjuk-petunjuk dan simbol dalam lukisan tersebut. Saya buat e-book tu untuk bantu sesiapa sahaja yang berminat untuk mengenali kaedah penerokaan lukisan ni dengan lebih dekat dan juga nak apply untuk anak-anak dekat rumah, menjadikan lukisan sebagai satu medium komunikasi dengan anak-anak ataupun dengan murid-murid di sekolah kan. Jadi sebab dia tak semestinya diguna pakai oleh oleh kaunselor, oleh ahli terapi, tetapi sebagai kaedah penerokaan siapa-siapa saja boleh guna untuk meneroka. Okey. So e-book tu sebenarnya saya letak link dia saya letak dekat Facebook saya, tapi kalau nanti saya share je lah dekat chat. Kalau ada cikgu-cikgu yang berminat nak dapat e-book tu, boleh klik je link yang saya bagi. Dan untuk e-book tu saya bagi sekali nota sharing session saya siri 1, siri 2 dan siri 3. Dan dalam tu juga saya kongsikan modul pembangunan emosi untuk kanak-kanak yang saya bina bersama dengan Dr. Rozanizam Zakaria, pakar psikiatris Universiti Islam Antarabangsa Kuantan, Pahang. Saya sama-sama dengan dia buat modul perkembangan emosi kanak-kanak. So boleh print out je nanti, boleh bagi ataupun anak-anak di rumah untuk buat. Modul tu sebenarnya untuk bantu kanak-kanak belajar, latih diri dia untuk buat refleksi. Sebab tanpa kebolehan dia untuk buat refleksi, dia tak akan dapat untuk bina regulasi diri dia. Okay, sebab itu kita bantu kanak-kanak. So semua tu saya letak dalam e-book saya. So maksudnya kalau cikgu-cikgu berminat untuk dapatkan e-book saya tu, klik link tu nanti dan cikgu-cikgu akan dapat semua sekali lah, termasuk dengan modul pembangunan tu. Ada 7 semua benda yang saya bagi dalam e-book tu. Okay. So untuk session hari ini, saya kira setakat itu sahajalah apa yang saya boleh kongsikan bersama dengan waktu yang ada pada hari ini. Jadi saya buka lah pada sebarang soalan kalau sekiranya cikgu-cikgu semua ada soalan lah berkenaan dengan kaedah penerokaan lukisan. Sila cikgu. Okay, ada dekat chat tu Cikgu Asmadi ada satu. Ada yang kat atas tu. Okey. Banyak rupanya, tak perasan. Cikgu Asmadi, maknanya masa buat sesi art ni kita kena duduk bersama dengan klien untuk lihat art behaviour. Ada daripada Iman tu. Betul, kita duduk dan kita tengok. Tak semestinya duduk depan dia. Kadang-kadang kita bagi dia ruang, kita tengok daripada jauh untuk tengok dia punya art behaviour. Okey, sebab ada terutama untuk kanak-kanak ya, ada 2 jenis kanak-kanak. Ini Katie Malchiodi tulis dalam buku Breaking the Silence. Dia tulis 2 jenis kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak yang bila melukis dia akan senyap. Bila dia buat seni dia senyap. Okey. Yang kedua, ada kanak-kanak yang bila melukis dia akan bercakap. Paling tidak pun dia humming. Nyanyi, bercakap apa semua kan. So ini juga arts behavior yang kita kena tengok. Sebab kita kena tanya dia, wah seronoknya kamu lukis tadi, apa yang menyebabkan kamu rasa seronok sangat? So dia akan boleh cerita.
Okey, so itu yang diterangkanlah. Terima kasih soalan tu. Okey. Okey. Ada yang berminat dengan e-book cikgu. Okey, link dah dibagi tu. Ada link kat sini. Okey. Ada soalan lagi cikgu? Ramai ya, ada 88 orang, 90 Hari lebih ni tadi. paling full book sebab hari ni saya buat hari-hari program ni Okey, dan okey. saya nampak hari ni yang paling penuh, itu pun ada lagi yang nak masuk. Cuma Google Meet ni kita tak boleh masukkan semua. Dia dah limit 100 sekarang. Kalau dulu kan Okey, banyak kan. betul. Itu pun dah ramai lagi sebenarnya yang nak join program hari ni. Respect cikgu-cikgu, respect petang-petang ni pun masih meluangkan masa untuk sharing ya. Hebatlah cikgu. Asalnya memang kami nak buat pagi, tapi pagi kita sibuk dengan hal sekolah, anak-anak di rumah kan, sebab itulah semua minta petang pukul 2. Jadi program ni memang berterusan dan ada juga Cikgu Asmadi yang minta buat TOT. Oh, okey. Sebenarnya cikgu-cikgu yang dah ambil certified itu bagus. Mana-mana cikgu yang nak ambil certified housekeeping person ni daripada Prof Aziz dan juga Cik Radi, sebenarnya boleh follow Facebook diorang terus. Prof Aziz Shah Shah Positif, tak silap saya. Facebook diorang dia sentiasa buat macam untuk bulan November ni, untuk 13, 14 dan 15 ni ada untuk tahap 2 ataupun master level untuk housekeeping person. Master level housekeeping person ni dia dah combine sekali dengan penggunaan warna. So kita boleh tengok sebab bila penggunaan warna tu, lukisan tu lagi banyak sebenarnya maklumat yang kita boleh dapat bila murid-murid mewarna sama. Okey. Okey, saya rasa jam pun dah 3-4 minit. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Asmadi dan untuk maklumat rakan-rakan ya. Link untuk e-book tu sebenarnya saya memang promote habislah sebab maklumat dalam tu sangat detail, sangat lengkap dan sangat mudah. Saya dah beli dah link tu. Memang e-book tu sebabnya banyak sebenarnya, bukan satu e-book je, cikgu akan dapat macam-macam lagi kat dalam tu. Memang menarik. Okey, jadi cikgu boleh direct dan FB Cikgu Asmadi adalah Cikgu Asmadi, betul? Asmadi Samad. Cikgu Asmadi Samad. Cikgu Asmadi Samad. So bolehlah lepas ni follow sebab banyak juga perkongsian melalui FB yang Cikgu Asmadi bagi. Jadi cikgu-cikgu boleh follow FB Cikgu Asmadi dan terima kasih sekali lagi pada semua yang join petang ni dan insyaAllah kita akan sambung lagi program Hikmah PKPB Satu Hari Satu Ilmu dan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Asmadi sudi bersama dengan rakan-rakan di MGK Kelang. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada semua rakan-rakan sudi luangkan masa walaupun hari ni padat ya jadual. Okey, dan terima kasih kepada Puan Amy Haslinda, PPD Kelang kita yang bersama dengan kita hari ini, Puan Parimala, YDP kita. Dan untuk makluman semua, pada hari Isnin ni kita ada satu lagi perkongsian iaitu bagaimana membuat infografik menggunakan apps apps Canva. Okey, jadi kita akan share maklumat tu dalam grup GBK Kelang dan insyaAllah selepas ni jika ada lagi perkongsian saya akan share dalam grup dan untuk dengan lebih lanjut lah untuk Cikgu Asmadi punya slot, kalau you all nak kita boleh provide bawa Cikgu Asmadi pergi Kelang tapi tunggu lepas PKPB lah. Kita tunggu habiskan tahun ni, tahun depan insyaAllah kita akan sambung sebab tahun ni pun dah hujung-hujung ni, masing-masing sibuk dengan pelapuran. Okey, dan insyaAllah tahun depan kita cuba bawa Cikgu Asmadi pergi Kelang, kita buat sama-sama macam mana nak meneroka kejayaan kita tak sempat hari ni nak meneroka lukisan kita sendiri. Tak apa, satu hari nanti kita bawa insyaAllah. Okey, jadi terima kasih sekali lagi pada semua dan jangan lupa isi kehadiran, link kehadiran ada pada grup MGK. Dalam grup Telegram MGK, jadi semua boleh dapatkan link itu dan untuk masukkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dan terima kasih sekali lagi semua, terima kasih Cikgu Asmadi dan semoga kita jumpa lagi pada pukul 2 juga pada minggu hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.